khabar Ifrah? Biasa Kila tadi ada kerja ke? Tengah buat kerja eh? Tak, tadi berperasan. Masya Allah. Masa ni Kila terjaga ni ada kena buat kerja ke? Tak ada. Saya, um, Ke- saya memang jarang pegang phone. Bukan, saya pegang phone tapi jarang buka WhatsApp. Oh, faham, Masya Allah. Lepas tu Kila apa ni tengok, tadi baru je lah tengok mesej kat WhatsApp. Uh, Tadi Tak. ingatkan selalunya sampai pukul 11. Oh, Entahlah, tak tanya sebab macam tu. tadi kan kita start awal tadi. Sebab kan sebelum ni kan kita selalu start lepas tarawih. Selalunya start pukul berapa? Saya tak pasti sebenarnya. Oh, tadi akak cakap dalam grup pukul 9 tadi. Tak pasti. Oh, tak apa. Tadi akak ada buat poster dekat dalam grup tu. Akak ada tulis masa juga, mungkin kadang orang tak perasan. Tapi tadi akak ada cakap dekat dalam grup tadi pukul 9. Sebab kan sebelum ni akak start lambat sebab kan terawih kan. So biasa lepas terawih Oh, kita start. Masa ni dah tak ada terawih dah. Start awal dah sikit. betul ke? Selalunya pukul 9 lah hari Ahad. InsyaAllah setakat ni akak cuba set masa tu lah. Tapi kalau ada apa-apa perubahan, biasa akak akan cakap lah kat dalam grup. Tapi setakat ni macam Jika kita lock dululah hari Ahad pukul 9 insyaAllah. Kila, macam Kila, tu. Kila macam mana sekarang? I mean, um, apa? Hari tu yang Kila kata buat assignment tu semua macam okey ke? Dah okey je. Sekarang esok start kelas balik lah. Hari tu tak adalah banyak sangat. Time cuti tak banyak sangat lah. Maksudnya deadline jauh lagi lah. Oh, so ni Kila exam bila? Ke lambat lagi? Saya kalau saya sebab saya law kan, so banyak yang test bertulis je. Maksudnya open book Faham. je. Akak ingat dulu masa time apa ni, sebab akak kan farmasi tapi ada satu sebab kita orang macam sebelum nak dapat registered farmasi tu, sebelum nak dapat sijil tu macam kena ambil law exam jugalah, tapi pasal ubat-ubat lah macam exam ni memang open book lah tapi memang memang susah habis lah. Memang susah. Dan Sebab masalahnya ni dia kena ada source. Kalau tak ada source memang payah. Dia banyak research skill. uh, tapi kalau apa exam yang akak tu macam akak rasa dia macam akak rasa dia tak ada, mungkin tak se-complicated macam Kila belajar aku. Maksudnya sebab kan akak open book, cuma macam soalan dia kan dia macam kalau bahasa undang-undang ni kan dia macam mana dia macam kadang-kadang kita confuse sikit kan. Dia punya dia punya macam susun kata dia tu macam dia twist sikit je macam kita dah macam ni dia nak refer apa ni macam tu lah. uh, so macam tricky ke akak masa time tu ambil berapa akak rasa akak ambil exam law tu 3 kali juga kot. Sebab macam dia syarat dia kena pass juga exam tu, selagi tak pass kena repeat macam tu lah. So macam 3 kali jugalah akak ambil tersilap akak. So macam wish, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah dah pass kan. Haa. Fakulti saya ada je untuk yang healthcare punya undang-undang tu untuk elektif. Saya bukan elektif je lah. Elektif lain. Oh, faham. Okay. Tadi apa ni? Tadi akak cerita pasal surah An-Nas tadi. Surah apa ni? Surah yang ke 110. Surah An-Nas. Dia maksud dia pertolongan. Surah An-Nas. Kila okey ke ni? Nak apa ni? Nak akak share ke tiba-tiba? Boleh je. Kena share. Boleh je. Kila kan? Nak saya buka kamera ke? Tapi saya malas pakai tudung. Tapi sekejap lah saya ambil tudung. Masya Allah.
Jangan percaya dengan pakai beli tudung apa-apa pun. Okey je. Masya Allah. Tak sangka akak ingat apa ni macam tak apalah. Tapi tadi akak macam share pasal surah An-Nas tu. Surah An-Nas tu Kila ada Quran ke? Dekat Kila sekarang tak? Ke jauh? Dia tapi tengah period. Oh, ya Tak ke? apa. Oh tak. Ke Kila ada Quran yang tu? Translate. Tak ada musim. Kalau Quran yang ada translation tu insya-Allah boleh je pegang. Ini tafsir 110 lah. Surah yang ke 110, page 603. Tak apa ke saya tak ganggu akak ni sebab lambat masuk. Tak apa je. Akak okey je. Kila esok Kila kelas kau apa? Esok akak pun kerja juga ni. Pukul 10. Oh, ke 10. Okey lah, insya-Allah. Sikit je aku akan nak share surah An-Nas ni kan. Apa ni? Tadi akak macam share kan surah An-Nas ni dekat kalau apa ni Kila perasan surah An-Nas ni kan dia turun masa zaman Madaniyah. Maksudnya dia turun masa zaman Madinah lah kiranya kan. So kalau kita tengok latar belakang surah ni, surah An-Nas ni dia macam turun macam dah nak last lah sebelum kewafatan Nabi tu sendiri. So kalau kita tengok dekat dalam juz 30 ni, kalau juz 30 ni apa ni majority surah dalam dalam juz ni diturunkan dekat Mekah. Kalau macam nanti Kila belik-belik kan surah-surah dekat juz 30 ni memang mostly akan nampak macam surah ni turun kat Mekah, surah ni turun kat Mekah kan. Apa ni except tak silap akak dua surah ni lah, surah An-Nas dengan surah Al-Bayyinah. Dua surah tu diturunkan dekat Madinah. So apa ni kalau tengok kan macam pelik tak? Maksudnya di antara macam ni kalau majority dalam surah dalam juz 30 tu surah Mekah, surah yang diturunkan dekat Mekah. Tapi macam kenapa tiba-tiba surah An-Nas ni ada dekat dalam juz 30 kan? Lepas tu dah lah surah ni turun dekat Madaniyah kan? Dekat Madinah kan? Kila pernah wonder tak macam pelik kan? Kan macam yelah akak pun macam apa ni baru discover juga, maksudnya macam menarik macam kenapa Allah susun surah An-Nas ni walaupun dia turun dekat zaman Madinah, tapi macam Allah letakkan dia dekat dalam dekat dalam juz 30 kan. So kenapa macam benda tu macam signifikan. Sebabnya kalau kita tengok juz 30 ni secara general, tema juz 30 ni macam Allah tengah nak tanam akidah, dalam diri dalam diri kita lah. Sebab tu macam kalau kita tengok apa ni surah-surah yang lain kan, surah-surah yang turun dekat zaman Mekah kan, masa time tu zaman Mekah kan macam apa ni dakwah yang Nabi buat tu apa ni dakwah secara rahsia kan. Kan 3 tahun Nabi dakwah dekat Mekah. Lepas tu lagi apa ni? Kejap. Lagi 3 tahun dekat Mekah. Lepas tu the rest tu lagi 20 tahun kejap Kenapa akak macam pelik Total 23 tahun kan? 23 tahun. Apa ni? 13. Oh okey macam ni. 13 tahun. Apa ni? 3 tahun tu Nabi dakwah secara rahsia. Lepas tu lagi 10 tahun tu apa ni the rest tu Nabi dakwah secara apa ni secara terbuka tu lah kan. So masa Nabi dekat zaman Mekah tu lah Nabi apa yang Nabi buat, Nabi banyak tanamkan akidah dalam apa ni dalam diri sahabat-sahabat. So sebab tu kalau kita tengok kat zaman Mekah tak ada lagi perang. Dekat zaman Madinah baru ada perang kan, kalau perasan lah. Zaman Mekah tak ada lagi perang. Sebabnya masa zaman Mekah tu macam Allah tengah nak prepare Nabi, tengah prepare sahabat-sahabat semua dari sudut akidah tu, dari sudut jiwa tu sendiri.
So apa yang ada masa zaman Mekah tu macam banyaknya penentangan secara dalaman tu lah. Maksudnya macam orang-orang kafir Quraisy tu macam menentang buat penyiksaan, buat pemboikotan, lepas tu macam duk hina-hina orang-orang muslim kan zaman Mekah tu. Tapi masa zaman Mekah tu macam Allah Allah suruh Nabi dengan sahabat tahan tangan kan. Tahan tangan tu maksudnya macam jangan berperang lagi. Maksudnya jangan lawan dia orang lagi. Sebab macam Allah tengah betul-betul nak bina nak bina dari sisi dalaman diorang tu sisi dalaman diorang tu dulu. Maksudnya bila kuat dalam then akan terzahir pada pada perbuatan tu, akan terzahir dari dari sudut luaran tu sendiri. So sebab itulah macam kalau kita tengok balik kan, kalau kita pergi balik surah An-Nas ni kan, macam kenapa macam akak macam nak macam nak bangkitkan pula macam persoalan dia, kenapa surah An-Nas ni walaupun diturunkan kat Madaniyah, diturunkan kat Madinah, tapi macam Allah letak juga di antara surah-surah Makiyah kan, dekat dalam juz 30 ni. Disebabkan macam kalau kita tengok surah ni kan, kalau Kila baca kan, maksud dia surah ni apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan kan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan pohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Kalau Kila sendiri, Kila rasa surah ni Allah tengah nak cakap pasal apa? Kalau baca secara ni kan, translation je, rasa-rasa kira surah ni Allah tengah nak cakap pasal apa? Waktu sebelum diorang pergi perang kat Mekah tu, apa nama, saya lupa lah nama dia, pembukaan kota Mekah. Macam maybe Allah tu ayat ni untuk bagi diorang semangat cakap yang apa Allah ada untuk diorang tu. Okay. Betul lah. Dulu macam kalau kita tengok surah An-Nas ni, kita selalu macam terfikir yang pembukaan kota Mekah tu kan. Tapi kita, sebab tu macam tadi akak macam refer balik, kalau kita tengok dalam tafsir kan, sebenarnya surah An-Nas ni dia turun sebelum kewafatan Nabi tu sendiri. Maksudnya macam ni macam peristiwa pembukaan kota Mekah tu macam dah awal-awal lah. Maksudnya masa sebelum akak rasa macam sebelum turun surah ni lagi, macam tu lah. Tapi macam surah ni turun macam nak menandakan telah hampirnya waktu kewafatan Nabi tu sendiri. Kalau ni akak refer dalam tafsir lah kan. Tapi macam kalau apa yang kita belajar kan, macam kita belajar surah ni macam ada kaitan dengan pembukaan kota Mekah kan. Sebab masa kan dekat dalam Quran ni Allah kata, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong kan. Kan masa time waktu Mekah kan memang ramai kan orang yang masuk Islam kan. Sebab macam orang nak dapat sama ada macam orang dah nampak kebenaran Islam tu sendiri, ataupun macam ada certain orang macam nak keselamatan daripada Islam tu kan. Sebab macam masa tu kan Islam dah menang, so mestilah macam kita akan berpihak kepada golongan yang menang kan. So sebab tu kita tengok macam ramailah orang yang masuk Islam masa zaman tu kan. Cumanya macam itu satu sisi lah kan, kemenangan yang Allah nak ceritakan kan. Maksudnya macam Allah tengah nak nak mengobarkan mengobarkan semangat orang-orang Islam kan. Tapi kalau kita tengok, kalau kita berbalik pada tadi kan, persoalan akak tu, antara salah satu hikmah kan, kenapa Allah letak surah An-Nas ni di antara surah-surah Makiyah lain tu, disebabkan macam Allah ni sebelum Allah nak datangkan kemenangan Islam tu, sebelum Allah nak datangkan pertolongan daripada dia tu, kita ni terlebih dahulu kita kena bina diri kita dengan akidah Islam yang sebenar tu. Kan sebab tadi kan Kak cerita macam surah juz 30 ni kan secara generalnya
Allah tengah nak cerita pasal pembinaan akidah kan seorang Muslim kan. So sebab tu Allah letakkan juga surah An-Nas ni dekat dalam juz 30 ni. Sebab nak mengatakan macam kita ni kan macam kalau kita tengok isu Palestin sekarang ni kan. Gila ada tengok ke isu Palestin? Ada ikut kan. Kalau tengok isu Palestin ni macam dia satu isu yang macam never ending punya isu lah kan. Maksudnya ni daripada zaman dulu kan. Masa zaman yang kita tak dilahirkan lagi dekat muka bumi ni. Masuk akal macam kita ni tak lahir lagi, mak kita tak lahirkan kita lagi. Isu Palestin ni daripada dah lama sangat kan. Dan sampai sekarang lah isu Palestin ni macam tak pernah habis lagi kan, tak pernah selesai kan. Dan macam mungkin macam kalau akak sendiri, macam akak tertanya lah macam bila nak datang kemenangan tu. Maksudnya macam bila Palestin ni nak nak macam sampai bila kan. Maksudnya bila Palestin ni betul-betul free of semua penjajahan tu kan. Macam akak tertanya lah benda tu kan. Lepas tu macam kalau kita tengok balik Quran tu, sebenarnya Allah tu macam Allah tu memang dah janji dah kemenangan Islam tu. Maksudnya kalau kita tengok Palestin tu sendiri kan, macam Allah dah janji tanah Palestin tu akan dibebaskan dan akan dimenangkan kan. Tapi macam kita kena tengok kan, macam apa syarat-syarat untuk Allah datangkan pertolongan tu adalah kita sendiri kena terlebih dahulu kan untuk bina diri kita. Satu lah Kak rasa macam benda tu satu mesej yang besar lah untuk kita semua lah. So macam mungkin kita always macam tertanya kan macam bila datang kemenangan tu, bila nak datang pertolongan tu. Tapi macam dalam surah ni sendiri macam Allah nak bina kita satu mindset yang besar lah, which is macam untuk kita tengok keadaan diri kita dan keadaan orang lain juga. Maksudnya untuk kita bina diri kita sebagai seorang Muslim yang sebenar tu, dan insyaAllah Allah akan datangkan pertolongan. So macam kenapa, mungkin Kila tertanya-tanya macam kenapa akak duk macam duk macam cakap macam kena bina Muslim kan, betul tak? Kila macam dah tahu dah kenapa kita kena bina individu Muslim yang sebenar. Ya, cakap yang kita punya mental kuat. So kita punya mental. Okay. Oh sebab tadi yang Kak cakap pasal sahabat tu Maksudnya kita kena kuatkan semua diri supaya Kesian Gila. Okay. Macam kita dah percaya betul-betul lah dekat Allah, yang Allah akan bantu kita, baru Allah akan bantu kita macam tu. Faham. Betul je lah apa yang Kila cakap tu kan. Tapi macam benda benda yang paling penting tu macam kenapa kita nak bina individu Muslim tu, macam sebab kita nak bina individu yang faham yang faham Islam secara menyeluruh tu. Maksudnya macam kalau kita tengok kan sekarang ni orang Islam yang ada sekarang ni, macam kita banyaknya ambil Islam tu macam pada benda-benda yang kita suka je. Faham tak? Macam kalau kita rasa macam yang contoh macam macam ni contoh kalau kalau kita cakap pasal Islam je, macam mungkin orang memandang Islam tu pada sudut undang-undang je. Faham tak? Macam ada satu orang macam ambil benda tu kan, ataupun macam kalau dia rasa Islam tu macam menyusahkan dia, macam contoh contoh kalau kita kerja ke, kita belajar kan, macam kan kita kena solat kan. Kita kena solat.
Tapi mungkin ada certain orang rasa macam walaupun dia seorang Muslim tapi macam um, dia macam boleh je untuk tak apa ni, untuk tak solat, faham tak? Macam ataupun apa ni, kalau macam bila kerja tu macam kan kita sebagai seorang muslim kita kena jadi seorang pekerja amanah, seorang pekerja yang jujur, tapi apa ni, ada certain orang macam dia ambil benda yang dia suka je. Maksudnya macam kalau keadaan tu keadaan tu apa ni, menyuruh dia untuk macam tak berlaku jujur, so dia akan macam memilih lah untuk tak berlaku jujur. Macam mungkin dia akan akan ambil ringan pasal pekerjaan dia, macam dia akan apa tu, macam maksudnya kalau time tu time kerja mungkin dia akan buat benda lain, faham tak? Macam dia mengambil Islam tu pada apa ni, pada sekadar yang dia nak aje. Ataupun macam apa ni, kalau ada orang lain pula, ada certain golongan tu, macam contoh kalau kita tengok golongan apa ni, tak tahulah, macam Kila pernah baca tak golongan LGBT ni kan, macam diorang LGBT, lepas tu macam ada certain daripada diorang tu macam sampaikan diorang bagi statement yang macam apa ni, ini hak akulah, biar apa ni, aku nak jadi LGBT pun tapi aku still solat, faham tak? Macam benda tu dah jadi macam pelik lah. Maksudnya kalau kita seorang Islam, kalau kita nak ambil Islam tu, kita ambil secara keseluruhan, bukan kita ambil secara macam benda ni kita tak nak ambil, kita boleh tolak tepi. Benda kita nak ambil, benda yang macam ikut preference kita, kita akan ambil benda tu kan. So benda tu macam, benda tu tak itu bukan apalah yang Allah dengan Rasulullah nak ajar kepada kita lah kan. Sebab tu macam apa ni, pada zaman Mekah tu apa ni, setiap kali turun wahyu daripada Allah tu, Nabi betul-betul tanamkan pada sahabat tu kan. Sebab tu lah kalau kita tengok dia punya efek dia adalah daripada zaman Mekah tu tak ada perang kan. Lepas tu kita tengok zaman Madinah kan, perang pertama perang Badar kan. Perang Badar tu orang Islam masa time tu yang lawan tentera kafir Quraisy 300 apa ni, lebih kurang 313 orang. 313 orang Islam menentang 1000 orang kafir Quraisy. Cuba bayangkan kalau kita secara number tu, secara nombor bilangan, macam tak apa tak setanding kan. Macam of course kita akan fikir macam orang kafir lah yang orang Quraisy lah akan menang kan masa time tu kan. Tapi apa ni, end upnya Allah bagi kemenangan kan kepada orang muslim tu kan. Sebab apa, kenapa Allah bagi kemenangan tu? Disebabkan keimanan orang muslim masa time tu memang sangat-sangat hebat lah kan. Disebabkan keimanan tu lah Allah datangkan pertolongan apa ni, malaikat tu. Kan Allah turunkan malaikat banyak kan masa perang Badar tu, dan apa ni, dan Allah bagi kemenangan tu dekat orang muslim kan. Kalau ikutkan secara bilangan tu memang macam tak masuk akal lah, macam mana orang Islam boleh menang sedangkan orang Islam sangat sedikit kan. So sama juga macam kalau kita tengok isu Palestin kan macam kalau kita nak compare secara apa ni, materialnya, orang-orang Palestin tu macam dia punya apa ni, barang-barang ketenteraan tu tak secanggih Israel kan. Israel yang ada siap funding daripada Amerika, daripada apa ni, daripada British, kalau yang sebelum ni lah kan. So kalau kita tengok secara materialnya apa ni, Israel tu macam kita tengok kuat lah secara zahir tu kan. Tapi jangan pernah maksudnya jangan pernah lah kita pandang enteng terhadap keimanan seorang muslim tu kan. Disebabkan keimanan tu lah Allah akan datangkan kemenangan tu insya-Allah kan. So nak katanya macam apa yang surah Nas ni nak ajar kat kita kan, macam kemenangan tu pasti akan datang kan. Macam apa yang kita tengok dekat yang terjadi kat saudara kita kat Palestin tu, Allah akan datangkan je kemenangan dia tak lama lagi kan. Tapi apa apa kita punya peranan kita kan dekat Malaysia ni kan.
Jomlah kita ni sama-sama bina diri kita supaya macam bila lagi ramai orang yang faham Islam kan, lagi ramai orang-orang Muslim yang betul-betul menjadi seorang Muslim yang sebenar tu, insya-Allah Allah akan datangkan kemenangan tu tak lama lagi kan. Tapi disebabkan sekarang ni macam kita sendiri ni pun macam tengah struggle dengan diri kita sendiri kan. Macam mungkin kita ni macam banyak tidur, macam ni akak cakap diri akak sendirilah, macam kita ni macam nak baca Quran pun macam still macam berkira-kira lagi kan dengan Allah kan. Banyak benda lah kita ni dalam kehidupan kita masih berkira-kira dengan Allah tu kan. Macam mana Allah nak datangkan pertolongan kan. So sebab itulah macam kita sebab tu kita nak sama-sama dalam Quran ni, circle kita ni kan, kita nak belajar balik kan, kita nak faham balik Al-Quran tu seperti mana sahabat-sahabat dulu, seperti mana Rasulullah dulu faham Al-Quran kan. Bila Allah turunkan Al-Quran tu juga. Sebab macam sekarang ni kita disebabkan kita tak back kepada Quran tu lah, kita tak nampak lagi kemenangan yang Allah nak bagi tu. So sebab itulah macam besarnya lah walaupun kita tengok Quran ni circle kita ni macam chill-chill je kan, macam happy-happy je, macam mungkin ada certain time macam macam alah macam tak dapat datang ke, ataupun macam tengok kita free ke tak free kan, kita nak datang macam mungkin kita rasa macam tu kan. Tapi macam tapi akan ajak lah macam kita semua kan untuk kita sama-sama lah serius dalam bina diri kita kan, untuk nak bina diri kita sebagai seorang individu Muslim tu. Sebab kita nak naikkan Islam tu balik kan. InsyaAllah tu je lah. Last lah aku akan nak tunjuk Kila satu video ni kot kan. Macam kenapa akak duk sibuk-sibuk macam nak cakap pasal pembinaan individu Muslim tu. Disebabkan macam ada Sayyidina Umar. Dia pernah macam Sayyidina Umar ni dia pernah borak-borak lah dengan sahabat kan. Dan dia macam tanya dekat sahabat ni, dia tanya make a wish kan, macam cuba cakapkan permintaan apa yang kau paling nak sekali waktu sekarang ni kan. Dan kita nak tengok lah kan apa jawapan jawapan sahabat dengan Sayyidina Umar kan. So, My brothers and my sisters in Islam, once Umar radiallahu ta'ala anhu got together with all the Sahaba and he said, make a wish. He told the Sahaba to ask Allah subhanahu wa ta'ala for a special dua and a special wish. So one of the Sahabi, he put up his hands to the sky and he said, Oh Allah, I wish that this room was full of gold and jewelry so that I could give it away straight away in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Another Sahaba got up right after him and said, rather I wish that I had the mountain of Uhud in gold and jewelry so that I could give it away in the cause of Allah. So then at that point Umar radiallahu ta'ala anhu kept quiet. He heard what the people had to say and he kept quiet. So the Sahaba all looked at Umar and said, Ya Umar, what is your wish? What is that one special dua that you have with Allah subhanahu wa ta'ala? If Allah subhanahu wa ta'ala was going to grant us one dua for the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, not for us personally, but for Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his ummah sallallahu alayhi wa sallam, one dua, and Allah subhanahu wa ta'ala revealed to you that you can make one dua today that would be accepted by Allah azza wa jal, what would be that one dua that you make? So Umar radiallahu anhu ta'ala anhu, he said, I wish that this room was full of men like the Sahaba of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, so that I could spread Islam to this dunya and I could conquer the world. My brothers and my sisters in Islam, what Islam needs is not 1.5 billion people. What Islam needs is a room full of true men and true women. Islam does not need all of this numbers and large numbers coming into it. Actually, perhaps this is a burden on this ummah. Rather, what we need is a room, this room, full of true men and true women. It takes one man to change the world.
One man, Muhammad SAW, one man, the prophets of God, one man it takes to change a century, to change an ummah in a century. The Prophet ﷺ said, every single century, every single qarn, Allah subhanahu wa ta'ala will send one man who will change the ummah and its situation and renew for it, meaning the ummah, its religion. One man. My brothers and sisters in Islam, everything in Islam tells us to be that one person. Every single thing, whether you look in the Quran or the Sunnah or in history, every single thing tells us to be that one person, one man. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, that's what he focused on. Focused on creating that one man and that one woman that would be enough to change the dunya. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his greatness was that he left behind thousands of men and thousands of women who could change the dunya. It is unfortunate that they only lived for a few years, 70, 80, 90 years, but with the hope that their children, which is us, would come forward and take on their banner and their message. My brothers and sisters in Islam, every single thing in this deen is about that one man and that one woman. Okay, tu apa ni? Video lah Kak nak tunjuk kat Kila. Kila rasa apa lepas tengok video tu? Betul lah kenapa pula apa yang dia cakap tu, saya bersetuju. Sebab untuk melakukan satu perubahan tu perlu ramai orang pun, dia kena ada leader, ada orang yang untuk tunjukkan contoh yang baik, yang mencetuskan idea tu, yang teruskan idea tu lah. Masya-Allah. Itulah apa ni, kalau Islam dulu kan, masuk akal macam kalau dalam sistem Islam kita ada kalau pernah kan dulu kalau kita belajar sejarah kan, ada zaman apa ni, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Turki Umaniyah tu kan macam setiap zaman tu kan dia ada khalifah dia kan. So kalau kita tengok sebenarnya fungsi khalifah tu macam dia sangat khalifah tu dia paling macam dia jaga seluruh umat Islam yang berada, macam bukan sekadar dekat pusat pemerintahan tu, tapi macam dekat mana-mana tanah yang ada orang Islam, dekat situlah khalifah kena jaga orang-orang kat situ. Tapi macam sekarang kan kalau kita tengok tengok kita pada zaman 2021 kan, kita tak ada seorang khalifah yang macam menjaga kebajikan seluruh umat Islam kan. Sebab tu macam kalau kita tengok isu dekat Palestin tu kan, kalau hari-hari sebelum ni macam kan ada berita yang pasal tentera Turki nak masuk Palestin kan. Tapi hari tu akan ada dengar sharing daripada yang Tuan Nadir Anuri tu, macam dia cakap lah orang tanya dia pasal macam isu Turki tu betul ke tak kan, maksudnya Turki tu nak hantar tentera betul ke tak. Lepas tu macam dia kata walaupun macam Turki nak hantar tentera tu, dia macam dia bukan satu benda yang mudah lah. Disebabkan macam kalau Turki sahaja yang nak hantar tentera dekat Palestin, macam susah untuk dia seorang sahaja masuk ke dalam Palestin. Sebab macam kalau dia nak masuk, dia kena panggil negara-negara lain juga untuk hantar tentera dia. Sebab kalau Turki sahaja macam Turki sahaja takkan kuat lah untuk nak nak memasuki Palestin. Sebab kan macam Palestin tu sangat dijaga ketat kan oleh Israel kan. Macam kat mana pun memang memang dia punya dia punya pertahanan tu. Lepas tu macam bukan dari segi pertahanan saja, macam ada negara-negara juga, negara-negara lain kan, macam especially US lah yang macam support Israel tu, macam memang susah lah untuk untuk negara
luar masuk dekat dalam Palestin sendiri kan. Macam akak reflect lah, maksudnya selagi mana kita tak ada satu khalifah yang memimpin seluruh umat manusia dekat dunia ni, memang kita tak nampak lagi lah cahaya kemenangan tu kan. Memang maksud akak macam kemenangan tu memang daripada Allah kan. Tapi kita sebagai seorang muslim macam kena usahalah, usaha ke arah tu kan. Usaha ke arah at first macam untuk bina diri kita, untuk bina lagi generasi-generasi, lapisan-lapisan macam anak cucu cicit kita yang faham Islam, dan akhirnya insya-Allah lah akan satu hari nanti akan adanya khalifah yang akan menjaga kan kebajikan seluruh umat Islam kan, dan termasuk Palestin. So masa time tu insya-Allah lah Allah akan datangkan pertolongan dia kan. Tapi sekarang apa yang kita nak buat adalah macam untuk kita bina diri kita menjadi generasi Quran tu kan. Macam mana yang para sahabat dulu dibina atas di bawah bimbingan Rasulullah tu sendiri kan. So nak tak nak macam memang kita kena back kepada Quran lah. So tu macam macam akan ajak lah Kila kan, nak ajak Kila dan macam semua orang jugalah yang kawan-kawan kita yang lain juga, untuk kita sama-sama lah bina diri kita menjadi generasi Quran tu kan. Tak tahu lah Kila sudi ke tak jadi tapi hopefully itu adalah harapan kita semua lah kan. Kalau kita nak nampak nak dapat balik kemenangan Islam tu, memang kita kena mula daripada diri kita kan, insyaAllah kan. Dan first kali untuk kita faham baliklah Quran tu kan, isi Quran tu, dan untuk kita amalkan juga insyaAllah. So tu je lah kot akak punya sharing malam ni. So hopefully Kila dapat lah something. Tak tahu Kila dapat apa. Terima kasih. Kila rasa apa selepas Kila ada nak share apa-apa ke, your thoughts ke? Untuk saya yang pasal Turki tu memang tak, dia pun dia orang hantar tentera. Itu rumor dia. Macam susah lah nak hantar tentera ni. Dia pun tak tahu macam mana solusi. Sebab macam kalau kita nak hantar tentera sekalipun, nanti dia kurang lagi besar. Saya tak rasa yang negara-negara yang lain tu macam dari salah Turki ke US ke semua ke, dia orang hantar duit, hantar senjata pun kan boleh. Tapi hantar tenaga tu macam boleh jadi perang dunia ketiga. Dan saya tak rasa ada negara yang ambil risiko, sebab dah bertahun-tahun dah tak ada pun perang dunia ketiga, ada banyak konflik tapi dia orang tak buat. Banyak pun dia orang salurkan duit je semua macam dekat Syria, dekat negara-negara lain tu lah. Saya pun kadang-kadang terfikir juga akhirnya satu hari nanti diorang akan hantar askar dari negara situ. Itulah. Nak kata ni macam selagi mana kita umat Islam ni tak bersatu, macam benda tu sukar sikit lah untuk kita bergerak kan. Sebab macam sekarang dunia sekarang, world order sekarang adalah US tu. Maksudnya US tu macam berkuasa besar lah atas benda-benda yang berlaku dekat dunia ni kan. So macam selagi mana kita tak letak Islam tu pada satu tahap yang paling tinggi tu, macam susah sikit lah untuk kita untuk kita menang kan. Tapi sebab tu lah Kak, macam dia berbalik kepada Quran balik lah. Maksudnya macam mana kita nak kembalikan kemenangan tu, macam nak tak nak memang kita kena bina daripada bawah tu, bina daripada individu Muslim tu. Dan insyaAllah lama kelamaan kita akan nampak sistem Islam tu akan naik balik. So sebab tu lah macam kita nampak memang sekarang ni macam untuk kita bina setiap individu Muslim tu, macam mungkin kita nampak macam it's a long process, dan macam bila kita nak dapat kemenangan kan. Tapi macam Allah dah janjikan lah kemenangan tu kan, yang pastinya kan. Macam lambat ke ataupun cepat, kemenangan tu akan datang. So kita
kena buat lah apa yang kita mampu pada pada tahap kita sekarang ni lah. InsyaAllah. So sebab tu lah macam Saya pun, macam mana? saya pun bila tengok semangat diorang orang Palestin tu memang rasa kagum lah. Kalau saya lah hidup dalam dunia macam tu sejak lahir, saya tak tahu lah saya boleh garanti ke saya nak hidup lagi ni. Betul, itulah kenapa diorang boleh jadi Jujur hebat. lah, saya fikir kan kalau saya macam tu agaknya kan, na'udzubillah lah. Saya fikirlah agaknya boleh ke saya rasa macam nak bunuh diri. InsyaAllah. Itulah macam depressed kan. Sebab memang diorang hidup dalam keadaan yang tak menentu. Macam kita tak tahu diorang tidur bila, makan bila, mandi. Macam kita ni still ada rumah yang untuk berteduhan. Diorang macam mungkin malam ni tidur tidur dekat rumah, tapi esok pagi tak tahu kan, macam mungkin dah di bawah runtuhan-runtuhan bangunan kan. Dah kena halau, dah kena bom. Betul. Tapi macam satu benda lah yang kita boleh belajar daripada saudara-saudara kita kat Palestin tu, macam kenapa diorang, macam kita tengok diorang tu sangat hebat kan dalam nak melawan tentera Zionis tu kan. Macam walaupun diorang ada batu-batu je pun untuk nak mempertahankan diri diorang, tapi macam diorang sangat hebat tu. Memang tak lain tak bukan keimanan diorang tu lah, keimanan diorang pada Allah tu. Kalau kita tengok kan, macam kan hari tu ada yang viral yang macam walaupun dekat Masjid Al-Aqsa tu macam kena serang, tapi diorang still tetap tunaikan solat tu. So benda tu lah sebenarnya sumber kekuatan diorang tu. So macam kalau kita nak jadi hebat macam diorang, kita kena tirulah macam mana yang diorang buat tu kan. Keimanan pada Allah tu, dia memang kena start daripada tu juga. Itulah, insyaAllah. Itu satu yang saya macam kagum dengan diorang kan, sebab saya kalau tengok video diorang orang rakam budak-budak Palestin tu, even budak kecil-kecil pun pandai cakap bahasa Inggeris. Macam diorang dah belajar lah sejak dari kecil yang diorang kena belajar tu, maybe untuk sebarkan kat dunia kat apa terjadi. Kalau ada wartawan ke interview diorang, so macam Betul. respect lah. Memang diorang pentingkan pendidikan dengan agama macam seimbang, bagus lah. Betul. Kalau ada yang hari tu akak ada ustaz lah, ada ustaz macam dia bagi sharing juga kan pasal isu Palestin ni. Lepas tu dia memang macam bagi tahulah macam memang kebanyakan rakyat-rakyat Palestin ni memang dia punya tahap pendidikan tu macam ramai je lah yang sambung study sampai PhD. Maksudnya nak katanya orang-orang Palestin ni macam sangat hebat lah. Maksudnya diorang punya, kalau kita tengok kan tentera Palestin tu kan, yang Brigade Al-Qassam tu kan, macam diorang punya mastermind di belakang Brigade Al-Qassam tu macam tengoklah dia punya profil dia semua macam orang-orang hebat, engineer yang macam memang dah sampai PhD, macam boleh buat, diorang semua buat roket sendiri untuk serang Zionis tu kan. So macam diorang bukan orang yang calang lah. Kalau tengok ada video tu kan, Kila ada tak tengok video yang macam video Brigade Al-Qassam ni yang macam diorang nak takutkan tentera Zionis? Ada tengok tak yang persiapan diorang tu? Tengok sikit lah. Tengok sikit. Yang mana yang diorang kat bawah terowong tu kot. Yang bawah terowong tu kan. Yang bawah terowong tu. Lepas tu yang ada macam daripada satu terowong ke satu terowong kan, yang macam ada orang yang macam buat media, ada yang macam fikir strategi, ada yang buat roket kan, yang tu kan. So tu antara video semua video-video yang kita tengok tu, yang video-video yang smart tu, itu semua diorang buat sendiri. Semua Brigade Al-Qassam tu buat sendiri. Macam memang diorang tu macam bukan orang yang calang lah. Tentera-tentera Al-Qassam tu bukan, diorang semua hebat-hebat lah. So macam tengok pun macam dia punya roket tu semua dia buat sendiri. Kan ada orang claim, macam orang ingat macam roket-roket Al-Qassam ni macam dibeli daripada luar, tapi sedangkan macam
diorang sendiri yang bina sendiri sebab diorang ada kepakaran tu. Diorang semua macam kebanyakan daripada tentera tu golongan engineer. So hebat lah. So tu je lah aku akan share je review. Okay, thank you Kila. Macam walaupun apa ni tadi dah ni pun akak ingat macam tak ada siapa dah nak masuk sebab tadi akak tengah share, akak tak tengok message kan. Tapi tak apalah, insya-Allah Allah bagi yang terbaik kan. Sorry akak, sebab akak kena ulang balik. Tak pun. Okey je. Akak ulang ni pun untuk diri akak juga. Mungkin insya-Allah suruh ingatkan balik. Kau ni jangan banyak cakap je. Kena beramal. Untuk diri akak. InsyaAllah. Barakah fikilah sebab still join juga kan. Moga Allah kira lah. Moga Allah kira. Okay, nanti apa ni hari tu Kila yang akak bagi tu hari tu akak bagi Domino's kan. Makan habis tak? Habis. Terima kasih Kak. Banyak sangatlah Kak ni. Sama-sama. Tak adalah hari tu sebenarnya akak kan apa ni ingat nak masak sikit. Maksudnya kan sebab ada kan macam siapa tu Mas, lepas tu Shu kan ada tinggal dekat-dekat kan. Masa akak macam ke area Selangor. Masa akak ingat macam nak masak sikit, lepas tu nak bagi kat korang semua. Lepas tu tiba PKP. Lepas tu masa time tu akak quarantine. So macam akak tak boleh nak keluar kan. So last macam akak food panda je lah. Terima kasih Kak. Banyak-banyak Kak. Akak dekat dengan yang lain ke dekat situ? Sekarang? Sekarang Kak, ni akak balik rumah family. Sebab raya Sebab raya. So nanti next week aku akak balik. Tapi esok akak kerja je. So akak ulang alik rumah dulu kot. Rumah akak kat mana? Dekat Petaling Jaya. Jauh juga daripada kat Mesti tu kan? Jauh. Tak adalah jauh sangat. Jauh sikit lah macam dalam Sejam lebih. Tak sampai sejam pun. Dalam setengah jam macam tu lah. Setengah jam. InsyaAllah. Kak, nak saya live ke? Nak apa? Nak saya live ke? Okay. Tak pun. Akak ni live dulu kan. Nanti tutup majlis tau. Akak lupa tadi nak buka majlis dengan Kila. Bolehlah tutup majlis kan dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la usri ladzi sanafus illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, barakah Kila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Bye. Bye.